Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Syira. Okey. Saya akan mengajar kelas matematik tingkatan 1 Mekah 2022 sesi persekolahan 2022/2023. Okey. So ini buku teks matematik tingkatan 1 yang mana belajar dia silibus ataupun sukatan daripada KSSM. Okey, KSSM. Jadi kita tengok sukatannya adalah berkaitan dengan nombor nisbah, faktor dan gandaan. Okey. Kuasa 2 dan punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3, nisbah, kadar dan kadaran, ungkapan algebra, persamaan linear, ketaksamaan linear, garis dan sudut, poligon, asas, perimeter dan luas, pengenalan set, pengendalian data, teorem Pythagoras. Jadi belajar ada 13 bab dalam tingkatan 1. Okey, so kita tengok untuk tajuk yang pertama adalah nombor nisbah. So dalam bab ni belajar akan belajar tentang apa itu integer, operasi asas aritmetik yang melibatkan integer, pecahan positif dan juga pecahan negatif, perpuluhan positif, perpuluhan negatif serta nombor nisbah. Okey, so belajar belajar tentang perkara-perkara tersebut. Okey. So kat sini kita pergi kepada gapo diguna sebenar. Contoh penggunaan semasa ataupun harian ataupun pengetahuan umum tentang nombor nisbah ni adalah lagu mana kita nak tahu suhu di bawah ais ni, suhu yang di bawah 0 darjah Celsius. Maksud tempat ais lah, tempat sejuk. Okey. Bayangkan pada suatu hari jika suhu di kutub utara dan kutub selatan meningkat sehingga 0 darjah. So kita kena ramalkan kesannya kepada bumi. Maksudnya sekarang ni suhu di kutub utara dan kutub selatan adalah suhu dia negatif. Okey, so dia kata sekiranya negatif tu naik kepada 0. Negatif ni nombor yang lebih kecil daripada 0, nombor yang kurang dari 0. Sebab kalau pelajar ingat, kalau kita ada garis nombor, sini 0, ni nombor biasa, ke kanan nilainya semakin besar. Manakala ke kiri, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. So 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Maksudnya nombor dia kata asal sini dia akan jadi 0 suhu di kutub. Maksudnya suhu semakin meningkat. So dia kata ramalkan kesannya kepada bumi. So kita menggunakan nombor nisbah ni lah untuk buat ramalan. Dia ada kaedah dia. So dalam rumusannya, dalam nombor nisbah pelajar akan belajar tentang integer, iaitu integer. Integer ni apa maksud integer? Integer ada orang panggil, ada belakang. Integer ni terdiri daripada integer positif dan juga integer negatif serta integer sifar ataupun kosong. Jadi integer positif biasalah nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Manakala integer negatif adalah nombor negatif yang ada tanda tolak di belakang itu deh. Okey, seterusnya pelajar akan belajar tentang apa itu nombor pecahan. So nombor pecahan ni pelajar dah kenal dah waktu sekolah rendah dulu. Contohnya pecahan positif adalah 1/2. Okey, pecahan ni pecahan biasalah, pecahan wajar. Okey, 7/4 pecahan tak wajar dan 1/5 pecahan bercampur. Manakala pecahan negatif pula adalah ada nombor negatif lah depan, ada tanda negatif kat depan ni. Itu sahaja. Dan nombor perpuluhan pun pelajar dah tahu bahawa nombor perpuluhan positif adalah ada perpuluhan, ada titik tengah. Itu nombor perpuluhan lah, ada titik di tengah. Okey. Dan perpuluhan negatif ada tanda negatif di belakang itu. Okey, so pergi kepada tajuk kedua. Pelajar akan belajar tentang faktor dan gandaan. Okey, dalam tajuk ni pelajar akan belajar tentang apa itu faktor, faktor perdana, faktor sepunya terbesar, itu FSTB. Dan pelajar juga akan belajar tentang gandaan, gandaan sepunya dan juga GSTK, iaitu gandaan sepunya terkecil. Okey. So pelajar akan jumpa perkataan-perkataan tadilah, GSTK, faktor perdana dan sebagainya. Jadi kita tengok rumusan dalam tajuk ni adalah tengok faktor. Contoh faktor adalah faktor bagi dua belah adalah sifir yang menghasilkan sifir dua belah, iaitu 1 darab 12, 2 darab 6, boleh 12.
3 darab 4, 12. So, maksud faktor adalah nombor yang menghasilkan 12, pendaraban. Okey. Jadi, faktor bagi 12 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 12. Okey, faktor bagi 18, pelajar boleh tengok sini lah. Maksudnya, nombor yang boleh menghasilkan 18. 1 darab 18, 2 darab 9, 3 darab 6. Okey. Seterusnya pergi pada faktor sepunya. Okey, faktor sepunya. Kalau kita tengok faktor bagi 12. Faktor bagi 12 adalah, tengok sini. Ni faktor bagi 12. Okey. Seterusnya kita tengok faktor bagi 8, 18. Okey, tengok. Ni faktor bagi 18. So, tengok. Yang sepunya adalah yang sama, iaitu 1. Kalau kita tengok, okey, 1. Itu masuk sepunya. 1, lagi 2, lagi 3, lagi yang sepunya dah tak ada. Maksudnya 1, 3 dan 1 lagi 6. 1, 3 dan 6. Faktor sepunya. Seterusnya faktor sepunya terbesar. So, antara 1 hingga 6, yang terbesar adalah 6. Itu faktor sepunya terbesar. Okey, seterusnya pergi pada gandaan. Okey, gandaan adalah ganda daripada 6 tambah sebanyak 6, maka jadi 12. Tambah 6 lagi jadi 18. Tambah 6 jadi 24 dan seterusnya. Maksudnya sifir. Sifir ne kali 1, ne kali 2, 12, ne kali 3, 18 dan seterusnya. Begitu juga bagi 8, super juga. Okey. So, gandaan sepunya pun sama. Kita tengok nombor mana yang sama dalam gandaan 6 dan 8. Maka dia akan jadi gandaan sepunya. Okey, gandaan sepunya bagi 6 dan 8. Kita tengok. Okey, kat sini kita tengok ada 24. 24 maksudnya lagi start dengan 24 dan seterusnya lagi lah. Maka bila disenaraikan, inilah gandaan sepunya ataupun nombor yang sama di dalam gandaan antara 6 dan 8. Seterusnya gandaan sepunya terkecil. Kita tengok dalam banyak-banyaknya paling kecil sekali berapa? 24 paling kecil sekali. Ni 24. Sebabnya nak kata 18 salah. 8 pun tak, 9 pun tak. So 24 gandaan paling kecil. Gandaan sepunya terkecil. Seterusnya masuk ke tajuk 3. Okey, tajuk 3 adalah kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Jadi kat sini pelajar akan belajar tentang apa itu kuasa 2 dan punca kuasa 2. Pelajar juga akan belajar tentang kuasa 3 dan juga punca kuasa 3. Okey, benda ni pelajar boleh aplikasikan di dalam konsep luas segi 4 sama dan juga isi padu kubus. Kubus isi padu. Bila kita sebut tentang isi padu adalah bentuk 3D. Ni isi padu. Bentuk 3D. Okey. Okey, ni bentuk isi padu. Okey, so panjang, lebar, apa? Tinggi. Tu maksud isi padu lah. Okey, seterusnya. Luas. Isi padu contohnya kalau kat sini 3, kat sini 3, kat sini 3. Maksudnya 3 kuasa 3. Ini yang dipanggil sebagai kuasa 3. Manakala luas pula adalah luas ini sahaja melibatkan panjang darab lebar, iaitu 3 darab 3. Maka dia akan jadi 3 ni berganda sebanyak 2 kali. Dia jadi 3 kuasa 2 melibatkan nombor kuasa 2. Okey. So, seterusnya kita tengok apa itu rumusan tentang kuasa. Jadi kita tengok kuasa A didarab A, dia akan jadi kuasa 2A. Okey. Manakala jadi A kuasa 2. So, punca kuasa 2 adalah bila A kuasa 2 kita jadikan punca kuasa A darab A, maka dia akan jadi A sahaja. Begitu juga dengan A darab A, dia akan jadi A kuasa 3 dan punca kuasa kepada A darab A akan jadi A lah. Dia berbalik. Okey. Seterusnya tajuk keempat adalah tajuk nisbah, kadar dan kadaran. Apa yang pelajar akan belajar dalam tajuk ini adalah apa itu maksud nisbah, apa itu maksud kadar, apa itu maksud kadaran, nisbah, kadar, kadaran dan apa perkaitan di antara nisbah, kadar, kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan di awal bab 1. Kita belajar awal tadi deh. Okey, so kita tengok apa itu yang dimaksudkan dengan nisbah. Okey, so dalam rumusan, nisbah maksudnya adalah membandingkan 2 atau 3 kuantiti dalam unit yang sama. Okey, manakala kadar, kita bandingkan dua kuantiti dalam unit berlainan. Itu berbeza nisbah dan kadar.
Dan kadaran pula adalah hubungan. Kadaran adalah hubungan. Kalau nisbah dan kadar adalah membandingkan, manakala kadaran adalah hubungan. Okey, yang melibatkan nisbah, dua nisbah ataupun dua kadar. So pelajar boleh tengok kat sini, biasanya lah bentuk nisbah lah. Ini bentuk nisbah lah ni. Nisbah. Titik-titik, dua titik tu maksudnya nisbah lah. Ni, dua titik ni. Okey, dua titik ni nisbah lah. Tu panggil nisbah. Okey, yang ni biasalah. Okey. So, ini berkaitan dengan nisbah, kadar dan kadaran. Dan yang kelima, okey, belajar tentang tajuk kelima adalah ungkapan algebra. Yang mana dalam ungkapan algebra, pelajar akan belajar tentang apa itu pemboleh ubah dan juga ungkapan algebra. Dan juga ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik. So, kita tengok, okey, contohnya ungkapan matematik ni kita nyatakan tiket, tentang tiket, okey, kos tambang ataupun tiket menaiki bot ataupun menaiki ferry, dia nyatakan dalam kaedah matematik lah. Okey, so kita tengok apa itu rumusannya. Okey, ungkapan algebra. Apa itu ungkapan algebra? Ungkapan algebra mengandungi pemboleh ubah. Seterusnya mengandungi sebutan algebra. Dan dalam ungkapan algebra berlaku operasi penambahan dan penolakan serta operasi pendaraban dan pembahagian. Kita tengok pemboleh ubah, ada yang mempunyai nilai tetap dan ada juga mempunyai nilai pemboleh ubah yang tidak tetap. Okey, yang mana ia berubah mengikut masa. Sebutan algebra adalah mempunyai pemboleh ubah dan kuasa yang sama. Okey, contoh ni pemboleh ubah adalah X. Tengok kuasa dia adalah sama. X ini bila tidak tulis apa, tidak dinyatakan, tak tulis gapo, maksudnya kuasa satu lah ni. Kalau X kuasa satu, X lagi pun kuasa satu juga. Itu maksudnya sebutan yang serupa. Dan dalam sebutan algebra juga mempunyai sebutan tidak serupa, iaitu ni sebutan dia, yang ni X dan yang ni Y. Contohnya yang ni 2X, yang ni negatif 7X kuasa 2. Sama-sama X, cuma yang ni kuasa 1 dan yang ni kuasa 2. Okey, seterusnya penambahan dan penolakan. Jika pemboleh ubahnya sama, maka boleh berlaku operasi penambahan dan penolakan. Okey, jadi 5A 5 ekor ayam tambah 6 ekor ayam, jawapannya 11 ekor ayam. Yang ni pun sama. Janji dia punya pemboleh ubahnya sama. Okey, pendaraban dan pembahagian. Pendaraban boleh berlaku secara langsung. So, nombor didarab dengan nombor, huruf didarab dengan huruf. So, M hanya sekali, N berlaku 2 kali 1, 2. Sebab itu N jadi kuasa 2. Okey, 5 darab 2, 10. So, jadi 10 M kuasa. Yang ni pun sama. Yang ni dia operasi pecahan. Yang mana pembahagian 36 dengan 4. Seterusnya dia pecahkan dan dia potong yang mana yang sama. So, tinggal lagi 9Q. Itu pembahagian. So, itu sahaja sehingga bab ke-5.